الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما للشأن، وأشهد أن سيدنا نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Maksudnya, dan tiadalah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Semoga kita beroleh kejayaan, kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati khutbah yang bertajuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghayati sunnahnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perutusan baginda sebagai Rasulullah adalah bukti teragung betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam. Menerusi kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan rahmatnya dengan perutusan baginda. Firman Allah Subhanahu wa taala menerusi surah Al-Hadid ayat 28 yang bermaksud: wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tetaplah beriman kepada Rasulnya Muhammad, supaya Allah memberi kepada kamu dua bahagian dari rahmatnya dan menjadikan bagi kamu cahaya untuk kamu berjalan dengannya pada hari kiamat kelak, serta diampunkannya dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Demikianlah rahmat dalam perutusan baginda sebagai penutup para nabi dan rasul. Apa jua yang datang dari sisi baginda, sama ada dari sudut pegangan akidah, amalan syariat dan pedoman akhlak, adalah berasaskan bimbingan wahyu ilahi yang wajib kita patuhi dan teladani. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullah pernah menceritakan dalam kitabnya Fiqh As-Sirah bahawa antara tujuan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memahami peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui penghayatan kehidupannya. Kerana melalui penghayatan tersebut ia bakal memberi gambaran akan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan dan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Baginda sebagai contoh teladan yang terbaik buat kita. Maka dalam usaha menunjukkan rasa cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan untuk menghayati sirah kehidupan baginda. Dengan kita menelusuri sirah baginda, ia dapat meningkatkan lagi keimanan dan kecintaan kita kepada baginda dan menjadikan kita seorang muslim yang sentiasa bersyukur dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Pastinya ia bakal menghasilkan kebaikan pada diri
serta menjadikan kita seorang insan yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana seorang yang benar-benar mencintai Nabi serta mengamalkan ajaran baginda, pastinya tidak akan mencermakan amalannya dengan akhlak yang buruk. Namun, persoalan yang wajar kita tanya kepada diri kita untuk bermuhasabah ialah, apakah kita benar-benar mengenali dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam serta menjadikan baginda sebagai idola dan contoh ikutan? Adakah ahli keluarga dan masyarakat kita mengamalkan gaya hidup Muslim seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, atau tanpa disedari kita hanya sekadar mengenali nama dan mendakwa mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan? Marilah kita menghayati firman Allah Subhanahu wa taala menerusi surah Ali Imran ayat 31 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jika kita belum merasa rindu dan kasih terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam jiwa, bagaimana mungkin kita mampu mengamalkan dan memperjuangkan sunnah baginda dalam kehidupan seharian? Baginda pula mahu mendambakan syafaat baginda di akhirat kelak. Ingatlah, kecintaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar menzahirkan kemarahan apabila baginda dihina atau sunnahnya dipermainkan, tetapi kecintaan sebenar adalah dengan sentiasa mengamalkan ajaran dan sunnah yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagai seorang rasul yang membawa rahmat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah mempamerkan rahmat dalam kehidupan baginda. Antara contoh yang kita boleh teladani dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah sifat rahmah dalam menyantuni ahli keluarga. Meskipun baginda sallallahu alaihi wasallam berada dalam kesibukan sebagai pemimpin umat Islam, baginda sallallahu alaihi wasallam tetap meletakkan keluarga sebagai keutamaan. Baginda sentiasa membantu melaksanakan kerja-kerja rumah tangga dan sering berbincang bersama isteri-isteri baginda sebelum membuat sesuatu keputusan. Baginda bersikap lemah lembut serta sering bergurau senda, tidak mudah marah, apatah lagi memukul isteri. Dan baginda juga merupakan seorang bapa yang penyayang, lebih-lebih lagi terhadap anak perempuan. Imam At-Tirmizi rahimahullah telah meriwayatkan hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, orang yang terbaik dalam kalangan kamu adalah orang yang paling baik perilakunya terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik dalam kalangan kamu terhadap keluargaku. Dalam pergaulan seharian pula, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencerca, mengutuk, menghina dan melaknat sesiapa pun, malah golongan yang bukan Islam dalam dakwah baginda. Imam Muslim rahimahullah telah meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan yang maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta, "Ya Rasulullah, doakan kebinasaan ke atas kaum musyrikin." Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya aku diutus bukan sebagai pelaknat, tetapi sebagai pembawa rahmat." Demikianlah ketinggian budi pekerti baginda sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita contohi dalam kehidupan seharian.
ungkapan rahmat kepada sekalian alam, merangkumi hidayah, kebaikan dan keadilan Islam ke seluruh alam. Setiap makhluk akan merasai kesempurnaan rahmat ini tanpa ada sesuatu pun yang tersisih daripada limpahan kasih tersebut. Akhirnya, marilah kita bersama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal aziz wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, ibu bapa kami, ahli keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan kepada kami semua dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah taufik dan hidayat-Mu kepada kami semua dan juga kepada pemimpin-pemimpin negara kami, khasnya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan yang terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram, kabulkanlah doa kami, terimalah segala amal ibadah dan ketaatan kami kepadamu. Ya Allah, limpahkanlah ke atas kami nikmat kesihatan dan keafiatan. Kurniakanlah kesembuhan kepada mereka yang diuji dengan penyakit-penyakit, dan bebaskanlah negara kami dari segala perkara yang tidak diingini dan wabak penyakit, khususnya wabak COVID-19. Menangkanlah kami dalam memeranginya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat.